Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nis Fatihah dan hari ini saya akan membentangkan satu kes yang bernama Talib bin Haji Hamzah lawan pendakwa raya tahun 1976 2 MLJ 2. Baik. Talib bin Haji Hamzah telah didakwa dengan dua kesalahan di bawah Seksyen 5 Akta Kesalahan Senjata Api Singapura 1973 dan kedua kesalahan ini adalah kesalahan merompak dengan senjata. Baik, terus kepada fakta kes. Kes ini merupakan kes rayuan yang melibatkan Talib bin Haji Hamzah dan juga 4 orang rakannya yang lain di dalam kes yang kesalahan yang sama, iaitu rompakan bersenjata, di mana pada 17 hari bulan 9 1974 jam 12 tengah hari, Talib bin Haji Hamzah bersama dengan 4 orang lelaki yang lain telah pun merompak 6 Yik Jewelers di Northbridge Road, Singapura, di mana mereka telah membawa senjata api dengan di dalam kejadian ini mereka telah menyebabkan kecederaan kepada pemilik kedai di mana pemilik kedai tersebut telah terkena peluru di bahu kirinya ketika kejadian tersebut, dan mereka juga telah membawa lari sejumlah barangan kemas. Seterusnya pada 9 hari bulan 12 tahun 1974 jam 12.15 tengah hari, mereka telah melakukan rompakan yang lebih kurang sama dengan membawa senjata api di Mandarin Jewelers di Arab Street, Singapura, di mana mereka telah mengacukan senjata untuk menakut-nakutkan pekerja-pekerja di dalam kedai emas tersebut. Setelah mendapatkan barangan kemas yang mereka inginkan, mereka telah melarikan diri dengan mengugut seorang pemandu teksi untuk keluar daripada teksi tersebut, dan mereka melarikan diri menggunakan teksi pemandu tersebut. Dengan menggunakan teksi tersebut untuk melarikan diri, mereka telah terserempak dengan Idrus bin Abu Bakar, seorang konstebel polis yang sedang bertugas di kedai emas berdekatan, di mana Idrus telah berjalan dengan uniform dengan membawa pistol di tangan, dan dia ternampak 5 orang lelaki di dalam teksi, di mana lelaki yang duduk di sebelah pemandu telah mengacukan pistol ke arahnya. Namun dia sempat menyorok di sebalik tiang, dan apabila mereka telah pergi dan dia mendapati tiang tersebut berlubang disebabkan oleh tembakan tersebut. Tertuduh seterusnya mengemukakan pembelaan dengan mengatakan bahawa salah seorang daripada 4 orang rakannya yang bernama Jamaluddin telah berkawan dengannya beberapa hari sebelum rompakan itu berlaku, dan Jamaluddin telah membelanjakan duit untuknya dengan mewah, kemudian yang memaksa dia untuk menyertai rompakan tersebut. Pada awalnya dia menolak dan akhirnya bersetuju. Jamaluddin juga turut menawarkan $50,000 sebagai bahagiannya dalam rompakan tersebut, dan Jamaluddin juga telah berjanji bahawa aktiviti ini tidak akan membahayakan nyawa mereka, dan pistol yang digunakan hanya digunakan untuk menakut-nakutkan sahaja, bukan untuk mencederakan orang. Selepas rompakan pertama berlaku, dia telah mendapat bahagiannya sebanyak $1,500, dan dia berjanji kepada Jamaluddin ini adalah kali pertama dan kali terakhir dia menyertai mereka. Namun pada rompakan yang kedua, Jamaluddin telah bermalam di rumahnya sebelum kejadian itu berlaku, dan pada pagi 9 Disember Jamaluddin telah membangunkannya pada 7 pagi dan meminta tertuduh untuk menyertai sekali lagi. Namun tertuduh telah menolak untuk menyertai pasukan perompak tersebut, dan Jamaluddin didapati mengacukan pistol dan mengugut supaya tertuduh menyertai mereka, dan tertuduh menggunakan dalihan paksaan di sini, di mana dia mengatakan bahawa dia terpaksa mengikut rompakan tersebut untuk menjaga nyawanya kerana Jamaluddin telah mengugutnya untuk melakukan kerja-kerja rompakan dengan sebaik mungkin, ataupun sekiranya dia tidak menjalankan kerja tersebut dengan baik, dia akan diperlakukan seperti mana pekerja-pekerja kedai tersebut diperlakukan. Namun begitu, tiada saksi didatangkan untuk membuktikan dakwaan paksaan. Jadi hakim-hakim tidak dapat meletakkan kepercayaan lalu menolak pembelaan terhadap kedua-dua tuduhan. Dan kerana dia tidak berjaya membuktikan wujudnya elemen paksaan di sini, dan tuduhan kepada tertuduh juga telah melebihi keraguan munasabah dan boleh juga dijatuhkan hukuman. Maka daripada keputusan hakim-hakim inilah telah dibuat rayuan berdasarkan kes ini.
Berdasarkan 5 elemen yang perlu dibuktikan untuk mentadbirkan kesalahan, pihak perayu telah pun membuat rayuan dengan hujah bahawa tidak dapat dibuktikan dengan melebihi keraguan munasabah bahawa dia menggunakan senjata api dengan niat untuk mencederakan. Ini berdasarkan tafsiran guna, perkataan guna di dalam Seksyen 2 Akta ini memberi maksud bahawa menggunakan ataupun melepaskan tembakan daripada senjata api berkenaan dengan niat untuk mencederakan. Pihak perayu mendakwa mereka menggunakan senjata api hanya sekadar untuk menakut-nakutkan mangsa ataupun mengelakkan daripada campur tangan orang lain. Ini tu pihak perayu juga membuat rayuan dengan hujah bahawa tidak wajar untuk menganggap pihak tertuduh tahu kewujudan senjata api dalam jenayah yang dilakukan oleh rakan jenayahnya, dan pihak perayu meletakkan beban pembuktian kepada pihak pendakwa untuk membuktikan bahawa tertuduh tahu akan kewujudan senjata api tersebut. Untuk mensabitkan kesalahan kepada tertuduh di bawah Seksyen 5 Akta ini, pendakwa perlulah membuktikan kelima-lima elemen kesalahan tertakluk kepada tertuduh. Yang pertama, elemen kesalahan dilakukan atau dalam percubaan untuk dilakukan oleh tertuduh. Yang kedua, tertuduh terlibat dalam jenayah yang tersebut atau dalam percubaan untuk melibatkan diri dengan jenayah tersebut. Yang ketiga, tertuduh berada di tempat kejadian jenayah berlaku. Yang keempat, senjata api digunakan tertakluk kepada Seksyen 2 dalam perkataan guna. Dan yang kelima, tertuduh dengan munasabah dianggap tahu bahawa rakan jenayah terlibat dengan senjata api ketika kejadian. Dan sekiranya kelima-lima elemen ini dapat dibuktikan oleh pendakwa, beban pembuktian jatuh kepada tertuduh untuk membuktikan bahawa dia telah mengambil segala tindakan yang dirasa wajar untuk mencegah penggunaan senjata itu. Jadi isu bagi kes ini adalah sama ada dapat dibuktikan kewujudan kelima-lima elemen kesalahan yang ingin dijatuhkan kepada tertuduh, dan yang kedua sama ada dapat dibuktikan tertuduh dengan niat menyebabkan kecederaan kepada mangsa, dan yang ketiga sama ada tertuduh mengetahui atau tidak rakan jenayahnya yang lain menggunakan pistol dalam kesalahan ini. Daripada isu-isu yang telah dibangkitkan, mahkamah telah pun memberikan alasan penghakiman di mana telah dapat dibuktikan dengan jelas bahawa 3 daripada mereka telah menggunakan senjata api, dan sekurang-kurangnya 1 daripadanya digunakan dalam jenayah tersebut untuk mencederakan mangsa, di mana dapat dibuktikan dengan kecederaan di bahu kiri Poh Cheo Ming, iaitu pemilik kedai emas, di mana dia ditembak 2 hingga ke 3 kali dan 1 tembakan terkena kepada bahu kirinya. Ini telah cukup untuk membuktikan bahawa elemen guna di dalam Seksyen 2 itu terpakai di sini, di mana mereka dengan niat untuk menyebabkan kecederaan dengan menggunakan senjata api. Dan selain itu dapat dibuktikan ada keterangan bahawa tertuduh adalah salah seorang daripada 5 suspek terbabit, dan dia ada di kedai tersebut semasa kejadian berlaku. Ini telah cukup untuk membuktikan elemen kesalahan tertuduh berada di tempat kejadian jenayah berlaku. Dan seterusnya dapat dibuktikan juga terdapat keterangan di dalam membuktikan bahawa rompakan dijalankan dengan rancangan penuh teliti pada siang hari, dan elemen ini telah lebih daripada cukup untuk membuktikan tertuduh tahu wujudnya penggunaan senjata api di dalam kes ini. Maka sekiranya dapat membuktikan bahawa tertuduh tahu kewujudan penggunaan senjata api di dalam kes ini, maka beban pembuktian jatuh kepada tertuduh untuk membuktikan dia telah mengambil segala tindakan yang dirasa wajar untuk mencegah penggunaan senjata itu. Namun tertuduh tidak dapat membuktikan. Maka
Pembelaan untuk tuduhan pertama adalah tidak jelas. Tuduhan kedua dikatakan disebabkan paksaan namun tidak dapat dibuktikan, dan hujahan-hujahan untuk rayuan juga telah ditolak, dan mahkamah telah menolak rayuan ini. Mahkamah menjatuhkan hukuman kepada Talib bin Haji Hamzah. Sekian, terima kasih.